malam ini, pertama sekali sudah tentulah untuk diri saya sendiri, dan juga untuk kita berkongsi bersama-sama. Mudah-mudahan nasihat yang asalnya ini datangnya daripada para ulama dan kemudian disampaikan kepada kita, iaitu berkaitan dengan anak-anak kita yang tak lama lagi akan menduduki SPM. Kalau secara rata saya lihat mungkin anak-anak ini tak ramailah. Mungkin bapa ada akademi SPM tu ni. Tapi tak apa. Kita nak sebut kita tidak berseorangan. Dalam Malaysia ni lebih kurang dalam 403 cikgu. 403,000. Kan sikit lah. 403,000 orang yang akan calon-calon yang akan menduduki peperiksaan besar dia SPM. Jadi tujuan kita berkumpul pada malam ini sudah tentulah untuk membuktikan dan pembuktian kita, i'tikad kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha untuk ahli keluarga kita dan anak-anak kita, untuk kita bersungguh-sungguh menempuhi peperiksaan yang saban tahun akan tiba. Jadi pertama sekali paling penting apabila kita nak menduduki peperiksaan ataupun anak-anak lah khususnya, pertama sekali kita kena fahamkan kepada mereka bahawa kita mesti berusaha, wajib berusaha. Kerana pemahaman tawakal itu mestilah berserta dengan usaha. Ada setengah masjid tu dia kalau baca Yasin dia letak air. Air Yasin panggil. Lebih advance lagi ada setengah masjid tu dengan pensel-pensel nak jawab peksa tu pun Yasin kan. Maknanya usaha yang sebenar, maknanya usaha yang berkaitan dengan tujuan tu lah. Jadi kalau kita lihat, pertama sekali adalah redha daripada mak dan ayah, restu daripada mak dan ayah dan guru-guru. Maka lepas ni kita ajar dan ingat kepada anak-anak kita, kau dah minta maaf ke kat cikgu kau. Mungkin sekolah dia akan buat sekali dalam satu hari sebelum peksa, berbaris ramai-ramai kan, pusing berselawat dan salam cikgu-cikgu dia. Itu mungkin satu cara untuk pastikan semua murid telah berjumpa dengan guru-gurunya. Tetapi bukanlah itu kesudahan dia. Masih lagi boleh berwasat, telefon cikgu, sungguh-sungguh minta restu daripada cikgu. Ilmu yang dicurahkan tu mudah-mudahan ilmu tu barakah. Makna barakah dia bercambah kebaikan. Sama ada nanti bila mana anak-anak kita nak duduki peperiksaan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah redha daripada mak ayah. Sudah tentulah. Maka tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi, anak-anak kita kalau duduk peperiksaan ni kita maafkanlah dia. Mungkin ada benda yang dia lakukan yang mengguris hati kita, terutamanya mak-mak lah. Sebab anak-anak SPM, STP ni bukan budak-budak lagi. Mereka ni dah akhir balik. Mereka ni ada taklif ke atas mereka. Kadang-kadang mereka mungkin dengan pengaruh kawan dan sebagainya menyebabkan kecil hati kita. Maka sebab kecil hati itulah menyebabkan terhijabnya doa-doa ibu-ibu ataupun anak-anak kita yang mungkin sekolah anjurkan qiyamul lail, sekolah anjurkan solat hajat seperti malam ni juga kita buat. Mungkin disebabkan belum lagi mendapat kemaafan daripada ayah ataupun ibu yang melahirkan anak-anak. Itu penting. Kerana redha Allah itu ada pada redha kedua ibu bapa. Dan kemurkaan Allah juga itu datang daripada kemurkaan ibu bapa. Maknanya kalau ayah ibu tak redha, tak restu pada anaknya, Allah juga tak redha. Jadi apa lagi yang kita nak harapkan? Melainkan kita mendapat kemaafan dan restu daripada kedua ibu dan ayah kita. Baik. Jadi yang keduanya semua saya nak kongsi sedikitlah. Bila kita nak motivasikan anak-anak kita, dan saya bukanlah pakar motivasi, tetapi kalau nak sebutkan tentang cara nak menjawab periksa, mungkin telah diberikan sepenuh habis oleh guru-guru di sekolah. Cuma kita sebagai mak ayah ni nak bagi faham kepada anak-anak kita, bila belajar ni mesti ada tujuan lah. Kau belajar nak, kau belajar long, ada tujuan. Apa tujuan kau belajar? Maka antara rujukan yang boleh kita ambil adalah kata-kata yang sangat masyhur yang datangnya daripada Imamuna al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menyebutkan tentang ilmu tu kalau kita nak dapat tak semudah itu, melainkan dengan enam cara. Lan tanadul ilma illa bisittah. 6 benda atau 6 perkara kena ambil berat. Malam ni kalau kita dapat 6 ni pun alhamdulillah. Yang pertamanya kata Imam Syafi'i az-zakat, cerdik atau kecerdasan. Kecerdasan ni dia lanjut kepada akal fikiran kita. Maka kalau kita nak keturunan kita, anak-anak kita, anak-anak yang cerdik, maka otak itu perlu diasah.
Antara amalan yang boleh menajamkan akal fikiran kita adalah dengan bacaan Al-Quran kita. Sebab tu jangan tinggalkan ahli keluarga kita daripada tak baca Quran. Apatah lagi mereka yang betul-betul menjadi orang yang menghafaz Al-Quran itu sendiri. Dia akan mencerdikkan dan mencerdaskan akal itu sendiri. Itu antara penghuraian yang disebutkan oleh para ulama. Yang keduanya, kalau kita sebutkan, yang kedua disebut oleh Al-Imam Syafi'i wal harsun, pemerhatian ataupun fokus. Benda ni sedap kalau disebutkan pada pelajar itu sendiri tentang makna fokus. Fokus dia bukan hanya pada mata, tetapi fokus itu disusuli dengan usaha tangannya, mungkin dengan nota-nota ringkas ataupun apa sahaja, supaya mereka lebih fokus dalam mata pelajaran yang mereka ambil periksa ketika itu. Yang ketiganya yang disebutkan sebagai wa ijtihad, iaitu sebagai semangat, kesungguhan. Kadang-kadang anak-anak kita ni, tuan-tuan, ibu-ibu, dia lemah semangat. Dia tengok kawan dia trial 2-3 kali cemerlang, dia tak cemerlang. Itu bukan penghujung pada anak-anak kita. Kita kena bagi motivasi kepada mereka, teruskan semangat mereka dan juga kesungguhan mereka. Memang dah terbukti pun, mungkin di kalangan kita sebagai mak ayah, John ada pengalaman dulu kita mungkin peperiksaan percubaan kita tak lulus 1 kali, 2 kali, tetapi tiba-tiba bila final day itu kita alhamdulillah dapat kecemerlangan. Maka teruskan kesungguhan dan kecemerlangan itu. 3. Yang keempat iaitu wadirhamun, atau sebahagian menyebut dengan perkataan yang lain, maknanya kena keluar biaya belanja. Selain daripada kita korbankan masa kita, korbankan masa anak kita untuk dia belajar, dan korbankan masa mak ayah kita untuk dia belajar, kita juga kena korbankan harta kita, duit kita. Sebab tu jangan berkira-kira bila mana sekolah kata nak beli buku ni kena bayar buku ni, PIBG nak ni gunakan ni untuk kita buat untuk anak-anak kita. Jangan berkira-kira dengan harta kita, korbankan duit kita. Kita nak kejayaan ahli keluarga kita dengan usaha duit hasil kita sendiri. Sebab juga pernah berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, ketika mana Sayyidina Abu Bakar menawarkan unta untuk Nabi berhijrah. Nabi ambil, tetapi Nabi bayar dengan harga yang tertentu kepada saya. Sebab Nabi nak ajar kepada kita, dalam usaha kita, dalam jihad kita, dalam arti kata belajar ni juga jihad, tuan-tuan, maka perlu kepada share harta kita sendiri. Tak naklah kita hanya meminta-minta kepada orang lain, tetapi dengan harta yang ada pada kita. Itu ada keberkatan dia. Itu. Kemudian yang penting kita ajar kepada anak-anak kita yang disebutkan sebagai wasahbatul ustaz, iaitu berkawan, mulazamah dengan ustaz, berkawan, berguru, yang sebabnya guru-guru itu akan jadikan panduan ataupun dijadikan sebagai guide kepada anak-anak kita. Apa yang betul, apa yang salah. Maka janganlah SPM saja. Setengah remaja dulu lepas SPM dia anggap dia merdeka kan. Ni hati-hati, jadi berlaku mungkin. Maka buatlah benda-benda yang pelik. Zaman sekarang zaman TikTok, asalkan orang nak tengok konten-konten yang macam ni, dia akan buat. Kalau zaman nakal-nakal dulu, habis besok je, mana cikgu yang dia M tu, dia pergi spray kereta cikgu tu kan, dia cat kereta cikgu tu. Itu dulu punya cerita. Hari ni kita tak tahu lagi anak-anak kita. Maka pesan, kau belajar dengan cikgu kau, bukan sampai SPM saja, bukan setakat umur 17 tahun, teruskan. Nanti bila dah berjaya, bila dah masuk college, dah masuk universiti, maka masih lagi keep in touch, orang kata, masih lagi telefon, masih lagi bertanya khabar kepada guru-guru mereka. Ini kita kena didik anak kita. Dan akhir sekali itu waktu zaman. Nak belajar ni tak, bukannya dalam 5 tahun, bukan daripada form 5, form 1 tambah form 5. Belajar ni kalau kita tengok para ulama lama, tuan-tuan. Sebagai ulama ada menghabiskan 30 tahun, 33 tahun. Ada yang dia belajar sampai tak sempat menunaikan ataupun mendirikan rumah tangga, semata-mata nak belajar. Maka belajar ni bukan perakhiran. Termasuklah ayah-ayah juga dalam proses belajar, sampailah nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam erti kata kita menunaikan salah satu daripada tuntutan ataupun cabang iman kita, iaitu menuntut ilmu dan juga menyebarkan ilmu, insya-Allah. Jadi setakat itu saja nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan berkaitan dengan anak-anak yang menduduki peperiksaan SPM. Elakkan daripada mereka buat perkara-perkara yang merugikan. Ajar mereka untuk solat sunat yang mujahadah, untuk waktu malamnya, tahajud dan sebagainya, untuk terang hati dia. Walaupun rumah kita mungkin kecil, tapi hati kita terang. Terang dengan apa? Dengan amal-amal yang soleh.
Amal-amal yang mengajar kita supaya Allah campakkan ketenangan dalam rumah kita. Kadang-kadang bukan alasan satu orang yang susah hidup dia tak boleh berjaya. Sebab apa kau tak berjaya? Rumah kecil. Kenapa tak berjaya? Susah, ayah kerja biasa je. Bukan. Ramai sudah terbukti orang yang berjaya itu sebab apa? Antara puncanya kelapangan rumahnya. Sebab tu Nabi kata antara tanda bahagia seseorang itu adalah al-maskan wasi', rumahnya luas. Bukanlah rumah luas, sebab Nabi SAW rumah dia tak besar pun, tetapi kelapangan hati penduduk isi rumah tu, ayah, ibu, anak dan semuanya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ya, sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ni. Saya mohon kemaafan atas kekurangannya, pastinya ada. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka